Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Buletin Awani Khas hari keempat Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimanakah kehidupan anda pada hari ini? Supaya saya harapkan semuanya berjalan dengan lancar walaupun ada kawalan pergerakan, namun kita perlu meningkatkan kefahaman kita bahawa ini dilakukan untuk mencegah rantaian jangkitan COVID-19. Kita tidak mahu orang tersayang, orang di sekeliling kita dijangkiti, dan kita mahu mereka yang sudah dijangkiti dapat dirawat dengan sebaiknya dengan kapasiti yang mencukupi. Tetapi dalam tempoh 4 hari ini juga kita perlu fahami bagaimanakah do and don'ts, apa yang sepatutnya dilakukan, dan juga bagaimana kita dapat membantu pihak berkuasa khususnya, kerana kita jaga kita mahu lakukan tindakan yang bukan sahaja untuk keluarga kita tetapi untuk dalam aspek komuniti secara keseluruhan. Dalam Buletin Awani Khas pada petang ini, saya amat berbesar hati Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur bersama saya petang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Tan Sri. Sihat? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari keempat Perintah Kawalan Pergerakan. Semalam dalam sidang media, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan bahawa pada hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan ini 60% pematuhan dilakukan. Itu pada hari pertama, tapi mungkin selepas 4 hari Perintah Kawalan Pergerakan, bagaimana kita melihat kepatuhan itu? Adakah masyarakat sedar, walaupun banyak dibincangkan mengenai ada yang keluar dan sebagainya, tetapi kita nak juga tahu bagaimana pemahaman dan juga pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan hari keempat ni sepanjang 4 hari ini, Tan Sri. Ya, terima kasih. Pada keseluruhannya, keadaan pada hari yang keempat ni bertambah jauh lebih baik daripada hari pertama. Sememangnya kita telah menjangkakan pada hari pertama, apabila orang ramai cuba menyesuaikan diri masing-masing, pergerakan masing-masing dengan perintah tersebut. Tetapi selepas masuk pada hari kedua, ketiga dan pada hari ini, pematuhannya begitu tinggi sekali sehingga boleh mencecah sampai ke 90%. So inilah yang kami harapkan, tetapi kita minta ia dapat dipertingkatkan lagi, ya. Maknanya orang ramai dapat benar-benar mengurangkan pergerakan yang tidak perlu, ya, mereka. Pihak saya juga dapat mengesan bahawa terdapat lagi segelintir, ya, yang seolah-olah masih tidak mahu memahami ataupun memang degil, ya, yang terus melanggar perintah kawalan pergerakan ini. Jadi itulah keadaannya selepas masuk hari keempat. Nampaknya bertambah baik, dan tugasan warga frontliners, barisan hadapan PDRM di bawah terus fokus kepada bidang tugas dan tanggungjawab mereka di bawah, dan terus memberikan perkhidmatan yang berhemah, ya, dengan nasihat-nasihat yang sepatutnya diberikan, dengan penjelasan-penjelasan yang perlu disampaikan kepada mereka yang masih lagi keliru, ya, dengan apa. Dalam masa 4 hari ini, mungkin apa keberkesanan yang baik yang telah kita lakukan, baik di pihak PDRM sendiri yang melakukan penguatkuasaan melalui sekatan jalan raya dan juga pemantauan dengan rondaan, dan juga mungkin juga pihak media dan juga maklumat-maklumat yang diberikan oleh agensi-agensi kerajaan juga membantu. Mungkin itu apa yang dilakukan, dan mungkin Tan Sri dapat kongsikan kekeliruan masyarakat ni macam mana, Tan Sri, kalau jumpa drop-block dan sebagainya. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, ya, pematuhannya cukup tinggi, tetapi masih ada lagi, ya, segmen masyarakat yang saya sebutkan tadi tidak mahu memahami atau sengaja tidak memahami ataupun degil. So banyak berlaku, ya, di bawah sana, bukanlah pertelingkahan tetapi perdebatan di antara petugas-petugas di bawah yang menahan mereka dan cuba mendapatkan keterangan mengenai keberadaan mereka di atas jalan tersebut, jalan raya tersebut, dan berlakulah soal jawab yang panjang lebar di situ, ya. Jadi sebagaimana saudara sendiri dapat lihat di jalan-jalan raya di Kuala Lumpur ni terus lengang. So itulah keberkesanan hasil tugasan yang dijalankan oleh PDRM. Dan saya juga PDRM dalam misi ini, dalam jalankan tanggungjawab ini,
bukan kami sendirian, ya, tetapi dapat kerjasama daripada kementerian, jabatan, agensi-agensi lain. Itu yang menyebabkan standard pematuhan itu meningkat dengan begitu mendadak sekali. Ya. Dua perkara utama strategi yang dilakukan oleh PDRM ialah pertama sekatan jalan raya supaya movement itu ataupun pergerakan itu dapat dikawal, dan juga ada pemantauan di rumah-rumah dan sebagainya. Kerana saya faham juga situasi kadang-kala masyarakat kata dia tak bergerak naik kereta pergi dari satu tempat A ke tempat B, tapi mereka mungkin duduk di taman-taman permainan, berkumpul, melepak, dan itu yang berlaku dalam tempoh 4 hari ini. Jadi apa yang dilakukan oleh PDRM supaya pematuhan itu berlaku secara menyeluruh? Sekatan perjalanan satu perkara, tetapi yang duduk melepak, yang mungkin masih lagi berkunjung rumah jiran dan sebagainya ini. Saya percaya ini terus berlaku, tetapi dalam jumlah yang kecil. Seperti kejadian-kejadian di mana masih kedapatan sekumpulan orang yang masih menjalankan aktiviti bersenam di jadi kita terus, kita tidak putus asa, masih lagi dalam pada tahap kita mahu menyedarkan, ya, memujuk rayu, macam-macam taktik dan teknik digunakan oleh petugas-petugas PDRM ni di bawah, ya, dengan arahan yang begitu tegas datang daripada saya dan pucuk pimpinan bahawa mereka mesti sentiasa berhemah, ya. Kita tidak mahu mewujudkan satu suasana yang tidak baiklah, ya, di antara polis dan juga ahli masyarakat ni. Jadi kita akan terus menjelaskan kepada mereka supaya balik beredar, sebab COVID-19 ini berada di mana-mana saja. Ya. Kita tidak tahu pada malam tadi ataupun petang semalam mungkin ada orang telah duduk di bangku-bangku di taman tersebut, orang yang telah dijangkiti. Begitulah realistiknya ancaman COVID-19 ini. Jadi itulah macam perbuatan untuk nak pergi menziarah anak, rumah anaknya, hentikan semua ni. Hentikan, tidak perlu. Ya, tidak perlu waktu ini mereka nak membuat pergerakan, ya, keluar daripada rumah, pergi ke satu taman yang lain atau pergi ke satu bandar yang lain semata-mata untuk nak menziarahi anak dan cucu ke, sahabat ke, apatah lagi, ya. Dan semalam ada satu situasi di mana petugas PDRM di bawah ini telah terserempak dengan satu kumpulan remaja, ya, wanita, ya. Pelajar-pelajar wanita, bila ditanya apakah tujuan duduk berkumpul di sini, kami nak buat group study. Jadi itulah dinasihatkan, mengatakan bahawa ini bukan masanya, amat bahaya di luar ni, virus berada di mana-mana, baliklah, ya kan. Buatlah di rumah, boleh buat video conferencing apapun ataupun call ke di antara mereka. Itulah yang sepatut dilakukan. Itulah perkara-perkara yang tetapi saya juga mengaku bahawa terdapat juga dalam beberapa situasi di mana berlaku sedikit kehangatan, ya. Dan anak buah saya di bawah dimaki, dicerca lah. Tapi tetap mereka bersabarlah. Tapi dalam jumlah 100% itu setidak-tidaknya masih lagi segelintir yang boleh dikawal. Dan kalau dilihat kepada tindakan pihak PDRM, tempoh perintah kawalan pergerakan ini ada penguatkuasaan yang boleh dilakukan. Tetapi tempoh 4 hari ini digunakan ataupun tempoh awal ini digunakan sebaik mungkin supaya masyarakat dijelaskan. Betul. Kerana berdasarkan apa yang Tan Sri katakan tadi, memang ada jelas yang mungkin sedikit keliru dan juga tidak faham. Dalam perkara-perkara tertentu, seperti ini bukan total lockdown yang kita katakan dan kita nyatakan banyak kali. Betul. Ada keperluan yang masih lagi boleh membeli barangan di pasar, boleh pergi ke pasar raya. Akan tetapi itu perlu dilakukan dengan berhemah juga, Tan Sri. Betul. Kerana kalau pagi tadi saya nak pergi kerja, masih lagi ada yang pergi secara berpasangan, yang masuk ke pasar raya dengan jumlah yang begitu ramai. Petugas-petugas di pasar raya juga adalah mereka yang berada di frontliner yang terdedah berisiko. Jadi kadang-kadang pematuhan terhadap pergerakan itu perlu diperjelaskan, Tan Sri. Tadi juga Menteri Kanan oleh Datuk Seri Fadilah juga mengatakan bahawa hanya seorang saja sepatutnya keluar.
Dan itu kalau keperluan yang terlampau mendesak. Kalau beli barang, sepatutnya belilah barang yang sebaik-baiknya untuk tempoh 2-3 hari. Ya, betul. Bukanlah pembayaran pendek. Betul. Bagaimana Tan Sri boleh menjelaskan bahawa keperluan untuk keluar seorang saya daripada keluarga, bukannya macam Tan Sri sebutkan bahawa ada yang keluar makan ramai-ramai satu keluarga, bawa mak mertua, anak-anak dan sebagainya, Tan Sri. Itulah yang pertama sekali pihak Kementerian Kesihatan, ya, saya memuji usaha pihak KKM, ya, terus memberikan penerangan, menjelaskan tentang bahaya yang berada di luar ni. Dengan harapan orang ramai, ya, masyarakat faham bahawa disebabkan ada bahaya di luar ni, sebab itulah saya mesti hadkan, ya, pergerakan saya. Saya sendiri akan aturkan untuk membeli barangan makanan misalnya. Apa perlunya saya keluar berdua dengan isteri, dengan anak, dan setiap hari pula tu, dan ada pula yang keluar sampai 3-4 kali. Semata-mata dia tahu bahawa di sekatan jalan raya tersebut akan ditanya soalan tu. Nak ke mana, encik? Nak pergi supermarket di depan tu, nak pergi ke gerai atau nak pergi ke pasar. Sedangkan pagi tadi dia dah keluar. Jadi jangan ambil kesempatan exploit keadaan yang masih lagi dalam keadaan terkawal ni. Apabila sampai ke tahap yang sudah jadi darurat nanti, dah lain pula perintah yang datang daripada saya di atas ni kepada petugas-petugas di bawah. Mungkin mereka terus akan dibawa ke balai, ya, kerana engkar, kerana apa semua. Jangan biar sampai ke situ. Jadi membuat perancangan untuk perjalanan keluar daripada rumah. Seperti sekiranya, ya, saya bagi contoh, dalam keadaan kecemasan untuk nak membawa ahli keluarga pergi ke hospital atau mendapat rawatan di klinik untuk penyakit-penyakit lain, misalnya. Bolehlah pergi berdua, ya. Kita tidak boleh mengatakan bahawa pesakit itu sendiri yang akan bawa kereta. Itu jadi budi pecara ini saya berikan kepada petugas-petugas di bawah. Ya, mereka akan menyoal, mereka akan dan tahu bahawa orang itu dalam keadaan sakit, dia akan benarkan kalau nak pergi berdua, ya kan? Mungkin bertiga pun sebab nak papah ke apa ke, boleh. Tapi kena berikan penjelasan yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan exploit. Sebab saya ulangi lagi, ya, selepas mendengar 4 hari ini bermesyuarat di Putrajaya itu di peringkat tertinggi, penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan itu begitu jelas menunjukkan bahawa bahaya ini bukan ciptaan, bukan rekaan, bukan satu lakonan. Ia adalah begitu realistik sekali. Boleh menjangkiti sesiapa saja. Warga saya sendiri pun, ya, warga dari PDRM sudah 6 orang sekarang. Dan sekarang ni ada 335 orang keluarga, ya, PDRM ni di bawah pemerhatian. 6 telah disahkan positif. Itulah risiko yang PDRM, petugas PDRM terpaksa ambil, ya, sehingga pada hari ini 6 orang ahli warga PDRM bersama dengan 335 lagi, ya, yang menunggu keputusan ujian saringan ini tadi. Tan Sri, 6 orang anggota yang dijangkiti COVID-19 positif bukanlah satu berita yang cukup menyenangkan bagi Tan Sri sebagai ketua. Ya, tapi ini tugas dan juga pengorbanan yang perlu dilakukan oleh anggota polis. Berada di barisan hadapan, merisikokan diri untuk mencegah dan juga meminta dan juga merayu orang ramai supaya tidak keluar, mengawal pergerakan mereka. Tapi dalam masa yang sama, sebagai seorang ketua, Tan Sri juga sudah pasti perlu memotivasikan ahli-ahli anggota-anggota di bawah sana untuk mengharungi detik-detik sukar ini bersama. Tan Sri. Betul. Saya terus, ya, dalam mesyuarat harian saya di sebelah pagi dan di sebelah petang bersama dengan pucuk pimpinan, Timbalan Ketua Polis Negara dan 10 orang pengarah-pengarah tertinggi dalam PDRM bermesyuarat setiap pagi dan petang. Dan kita mengadakan video conferencing, ya, dengan 14 kontingen yang ada di seluruh negara ni setiap jam 5 dan 5.30 petang, ya, untuk kita menyampaikan pesanan-pesanan, galakan-galakan kepada semua warga PDRM yang bertugas di bawah, memberikan mereka semangat, ya, dan sambil itu mengingatkan mereka tentang keperluan mereka sentiasa bersabar, berhemah, jangan cepat hilang kawalan diri, ya, emosi, ya. Saya peringatkan mereka di samping terus memberikan nasihat dan
motivasi untuk mereka terus gigih melaksanakan tugas di bawah demi negara. Demi negara. Dan itu juga yang kita lakukan pada hari ini. Anggota Tan Sri terpaksa berkorban, merisikokan diri untuk menjaga keselamatan dan juga risiko mengurangkan risiko keselamatan dan juga kesihatan kita. Dan inilah tugas anda supaya kekal di rumah mengawal pergerakan. Tan Sri, saya nak tanya beberapa soalan lagi. Boleh. Banyak juga yang diajukan di media sosial, malah bersama kami juga banyak juga kekeliruan yang timbul. Tapi dalam masa yang sama kita nak berhenti rehat dahulu. Tenang dulu sebab dalam urusan sekarang ni, walaupun kita berdepan dengan gejala dan juga cabaran yang cukup hebat sekarang ini, kita perlu kekal tenang supaya tidak ada berita palsu dan juga tindakan-tindakan yang melulu. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi dalam Buletin Awani Khas, Tan Sri Abdul Hamid Bado, Ketua Polis Negara bersama saya pada petang ini untuk menjelaskan pelbagai perkara dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Tan Sri Abdul Hamid tadi menyebut bahawa pematuhan sepanjang 4 hari setidak-tidaknya ini, mungkin kita boleh katakan sehingga 90% pematuhan itu ada. Akan tetapi masyarakat yang duduk di rumah yang berkatakan, dekat depan rumah saya masih lagi ada orang bawa kereta, yang masih lagi jalan raya banyak kereta dan juga diorang tak duduk rumah ke? PDRM takkan tak buat apa-apa dengan mereka ni. Jadi ada kontradiknya di situ, di mana masyarakat mahukan tindakan lebih tegas dilakukan oleh pihak PDRM. Tapi dalam masa yang sama, Tan Sri juga menyebut 2-3 kali dalam blok pertama tadi bahawa PDRM sentiasa berhemah dalam melakukan perkara ini. Ini bukanlah untuk tujuan menakut-nakutkan, tetapi untuk memberitahu kepada rakyat bahawa ini kerjasama yang kita perlu lakukan semua rakyat Malaysia, kerana ini tempoh yang kita perlu lakukan supaya dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu. Tan Sri, mungkin dapat perjelaskan. Terima kasih. Saya amat mengalu-alukan komen, membaca komen, mendengar pandangan-pandangan yang telah diluahkan oleh ahli masyarakat berhubung dengan kehairanan mereka melihat ada kalanya jalan-jalan raya ni banyak kereta, banyak kenderaan, dapat lori apa semua. Perlu diingat, sebenarnya dalam MCO ni ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ini sebenarnya ada memberikan kebenaran kepada sektor-sektor tertentu. Selain daripada agensi kerajaan yang terlibat secara terus-menerus dengan gerakan untuk membasmi COVID-19 ni, jabatan-jabatan kerajaan, agensi-agensi, terdapat juga macam taksi dibenarkan, lepas itu Grab dibenarkan. Lepas tu ada juga kenderaan-kenderaan daripada Majlis Perbandaran, pihak berkuasa tempatan yang turut ditugaskan untuk membantu dalam gerakan ini. Jadi saya harap orang ramai tidak keliru di situ. Memang terdapat banyak kenderaan yang membawa pegawai, staf ataupun pekerja yang berulang-alik daripada taman perumahan tersebut untuk pergi ke tempat kerja dan kemudian dia akan balik. Ada pada ketikanya apabila dilakukan sekatan jalan raya, kita nampak berlaku jam sampai ke hingga setengah kilometer. Kita pun kata, waktu itu waktu puncak untuk balik kerja. Dan sebilangan besarnya, saya percaya, sebilangan besarnya adalah pekerja-pekerja yang telah dibenarkan oleh perintah ini tadi, perintah kawalan pergerakan ini tadi, untuk mereka pergi ke destinasi tempat kerja dan balik ke rumah. Keperluan surat dan sebagainya itu sentiasa diperlukan. Ya. Saya dah war-warkan dalam mesyuarat tersebut di mana semua kementerian, semua jabatan, semua agensi kerajaan di mana terdapat pegawai dan staf mereka yang perlu membuat perjalanan daripada rumah ke tempat kerja, dan begitu juga dengan swasta seperti oil and gas ke ataupun syarikat-syarikat pembersihan ni tadi, di mana pekerja mereka perlu menjalankan tugas harian, mereka telah pun diperingatkan untuk memberikan satu surat resmi daripada syarikat ataupun kementerian ataupun agensi mengatakan bahawa pembawa surat ini nama sekian-sekian ini adalah staf ataupun pekerja ataupun pegawai yang diperlukan untuk menjalankan apa. Di samping untuk nak menguatkan lagi
mereka perlu pas kerja, pas keselamatan di tempat kerja contohnya ya. Boleh ditunjukkan kepada petugas-petugas di Sekatan Jalan Raya. Tan Sri, kita faham inilah yang menggerakkan juga perjalanan dalam negara kita. Betul. Mereka-mereka yang bekerja dalam bidang-bidang kritikal. Betul. Dan itu jelas. Betul. Tapi kalau mereka yang bukan dalam bidang kritikal, masih lagi keluar, masih lagi bergerak, selepas tempoh 4 hari, adakah tindakan tegas akan dikenakan oleh pihak polis selepas ini? Minta-mintanya janganlah sampai ke tahap itu ya. Saya tidak mahulah lokap-lokap polis ni tadi dipenuhi oleh orang-orang yang melanggar perintah ni tadi ya. Menimbulkan satu ancaman baru pula di dalam balai tersebut dengan orang-orang ni tadi dilonggokkan ke dalam lokap-lokap ni. So dalam eksersis ni, dalam gerakan ini sebenarnya ya kejayaan ni tadi bergantung besarnya kepada pemahaman masyarakat, pematuhan masyarakat. Ya, setiap orang mengambil tanggungjawab sendiri. Ya. Pihak polis boleh, bukan tak boleh, tetapi kita masih lagi diarahkan untuk mengambil tindakan yang berhemah ni tadi, berikan mereka peluang lagi. Tetapi di samping itu, pihak Kementerian Kesihatan terus menerus mewar-warkan bahawa ancaman di luar ini real. Bukan satu rekaan. Ya, bukan satu rekaan. Anggaplah rumah kita ni sebagai kubu yang akan melindungi kita. Hanya apabila perlu saja kita kena tinggalkan kubu ni pasal terpaksa. Kalau tidak, tak makan. Kalau tidak, bekalan ubat habis. So itulah kerjasama masyarakat yang amat penting. Ya. Saya tidak mahu petugas-petugas di bawah mengambil langkahan sehingga terpaksa menangkap mereka. Ada. Sejak masuk hari keempat ni sudah ada beberapa kes di mana kita telah menangkap. Satu kes di mana seorang orang awam ni tadi telah memaki hamun menggunakan bahasa yang mencarut ya. Lagi satu mabuk di tempat di luar kawasan dan kita oleh kerana dia bertindak kasar kita tangkap dia. Lagi satu kes yang di Alustar semalam ya yang mendapat reaksi ratusan ribu netizen ya yang begitu marah atas keceluparan mulutnya tadi ya, mencabar undang-undang pihak berkuasa misalnya ya, dan sudah kita ambil tindakan. Dalam kes-kes ekstrim macam ni saya telah diberikan lampu hijau untuk ambil tindakan untuk menangkap. Satu lagi contoh di Labuan baru-baru ni berlaku semalam ni di mana seorang yang dipercayai ya sudah mempunyai dipercayai dijangkiti oleh enggan untuk keluar tampil, bukan menyerah diri, keluar pergi ke hospital untuk dijalankan pemeriksaan ke atasnya. Dan apabila pihak kesihatan menghubunginya masih berdegil, pihak polis terpaksa pergi ke rumah dan kita akan ambil tindakan. Dalam situasi ini, tindakan itu mungkin kita perlu fahami, tangkap itu untuk diperiksa. Untuk pemeriksaan. Ya. Dan selepas itu, ya, kertas siasatan akan dibuka apabila semuanya sudah selesai nanti, ya. Pemeriksaan kesihatan, rawatannya sudah selesai, keadaan sudah reda nanti, kertas siasatan itu tadi akan diaktifkan. Tan Sri, bagaimana dalam situasi, kalau dalam contoh peserta-peserta tabligh, istimewa tabligh di Seri Petaling, 4,000 masih lagi kita kesan. Dan kita mahu mereka ini secara sukarela, amanah dan jujur memberitahu kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk diperiksa dan juga dapat mencegah COVID-19 ini daripada berleluasa. Imej yang ditunjukkan mungkin melihat bahawa polis juga terlibat sama membantu KKM untuk mengenal pasti mereka yang belum lagi melakukan pemeriksaan ini. Tapi itu bak kata orang macam menarik rambut dalam tepung bahawa kita mahu mereka sukarela dan dapat diselesaikan masalah penyebaran COVID-19 ini. Betul. Kita tidak mahu ini menjadi satu hukuman dan juga mereka dijadikan penjenayah. Situasi ini bagaimana dilakukan dengan baik, Tan Sri, dengan kerjasama KKM? Okey. Pihak PDRM telah menubuhkan satu task force, satu task force yang diketuai oleh Komisioner Datuk Huzir tadi, ya, dari Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah, yang memang bertanggungjawab ke atas kes-kes sebeginilah, ya, yang enggan, yang degil, yang sengaja, ya, tidak mahu apa ni. So jawatan kuasa ini telah pun mengambil tindakan, menyiasat, ya, mengumpulkan maklumat-maklumat daripada orang awam, ya. Orang ramai menelefon, menghantar mesej-mesej mengatakan bahawa jiran ini dipercayai seorang
ahli jemaah ni tadi dan diketahui telah pun pergi ke sana, tetapi dia nampaknya tidak keluar-keluar rumah, tidak mahu tampil, dan jiran ni mengatakan dia yakin bahawa jiran sebelah rumah ni tadi yang ahli ni tadi tidak pergi pun ke hospital. Jadi bertindak atas maklumat tersebut, pihak polis telah pun menyiasat perkara ini dan membawa perhatian ini perkara ini ke perhatian kesihatan, dan satu tim telah pun pergi ke rumah tersebut. Banyak lagi kes-kes sebegini. Sumbangan maklumat daripada orang ramai saya amat hargai, memudahkan pasukan khas ni tadi. So sehingga ini pihak PDRM telah mengenal pasti seramai 7,671 orang ahli jemaah tabligh yang telah turut serta dalam istimak tersebut. Dan sekarang pihak Kementerian Kesihatan telah pun membekalkan senarai ahli-ahli jemaah tabligh ni yang telah pun menjalani proses saringan ni tadi. So comparisonnya, perbandingannya akan dibuat dan kita akan tahu berapa ramai lagi yang masih enggan yang daripada senarai yang ada pada PDRM ni, dan kita akan terus ambil tindakan yang drastik untuk memaksa mereka keluar sekarang dengan bantuan Kementerian Kesihatan. Dan itu yang giat juga, selain daripada Sekatan Jalan Raya, pemantauan, itu yang giat dilakukan. Ya, satu tim khas memang didedikasikan untuk tujuan mengesan setiap ahli ini. Seboleh-bolehnya kita hendakkan 100%. By now, sehingga ke hari ini, kebimbangan yang diluahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan tu memang amat berasas sekali, sebab mungkin dia dah pergi, mungkin daripada 7,671 ni, mungkin dah katakan 5% yang dijangkiti ni tadi dah merebak dah di kalangan ahli keluarganya, kawasan taman perumahannya, flat apartmentnya ke situ, dan juga di daerah tersebut. Jadi itu sebabnya tim khas ni tadi bertungkus lumus menggunakan apa saja teknologi yang ada dalam PDRM ni untuk nak mengesan ni tadi. So alhamdulillah setakat ni kita dah dapat 7,671. Perbandingan dengan sedang dijalankan. Dan dalam pada itu kita punya nasihatkan lagi, pujuk lagi mereka yang belum jalani saringan kesihatan, bantu, kerana kita juga dapat membantu pihak polis supaya tidak perlu mencari dan juga memaksa. Itu tindakan yang terakhir dilakukan. Tan Sri, mulai 12:01 pagi, sekejap lagi, pagi Ahad. Angkatan Tentera Malaysia juga akan dilibatkan untuk membantu usaha penguatkuasaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Konotasi berbeza-beza, persepsi berbeza-beza di kalangan masyarakat apabila ATM dilibatkan. Mungkin penjelasan itu dapat diberikan oleh Tan Sri. Sebentar lagi kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Penjelasan Tan Sri IGP selepas ini dalam Buletin Awani Khas. Bermula 12:01 tengah malam ini, Angkatan Tentera Malaysia ATM akan membantu Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana ini untuk mengekang dan juga memutuskan rantaian dan juga rangkaian jangkitan COVID-19. Tan Sri, persepsi berbeza-beza apabila mengatakan bahawa ATM dilibatkan dan juga tentera dilibatkan dalam aspek ini. Tetapi kalau dari segi sejarah kerjasama ATM dan juga PDRM, ini bukan pertama kali dilakukan, dan mungkin Tan Sri boleh memurnikan sedikit usaha dan juga strategi ini, Tan Sri. Terima kasih. Ini berhubung dengan bantuan yang dihulurkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Saya amat mengalu-alukannya. Dan sebelum ini pun sudah sekian lama, sejak COVID-19 ini menjadi menarik perhatian dan juga menakutkan orang ramai. Saya dengan Panglima Angkatan Tentera, Tan Sri Panglima Angkatan Tentera, sudah pun berbincang di antara kami berdua, mengadakan perbincangan di antara kami berdua, membincangkan tentang senario apabila keadaan menjadi begitu gawat sekali. Begitu gawat sekali. So jadi kita pun berbincang, dan saya Tan Sri Panglima Angkatan Tentera pun begitu open, terbuka pemikirannya, mengatakan sekiranya tiba waktunya apabila pihak PDRM memerlukan bantuan Angkatan Tentera, maka pihak Angkatan Tentera bersedia untuk menghulurkan. Dan dalam pada itu saya yakin ATM sendiri pun telah pun secara diam-diam membuat persediaan.
kita mesti ingat, orang ramai mesti ingat ya. Dalam keadaan begini ya, dalam keadaan yang penuh ketidaktentuan ini ya. Persediaan yang terbaik itu, yang maksimum itu amat perlu. Ya. Saya tidak boleh memberikan jaminan bahawa PDRM boleh mengawal keadaan 100%. Saya tak boleh bagi pasal senario-nya akan berubah. Kita minta janganlah sampai ke situ. Tetapi persediaan itu mesti mantap. Apabila berlaku, ya, kita sampai ke tahap itu nanti, kita sudah ada. Ya, kita sudah ada satu lagi tim bantuan backup yang sudah pun cukup terlatih ya, untuk mengawal keadaan, membantu PDRM. Perkataan yang paling penting dalam polemik debat mengenai kenapa angkatan tentera itulah, polis ini itulah, bantuan. Perkataan bantuan. Tidak pernah sekali pun angkatan tentera kata kepada saya bahawa ATM akan mengambil alih. Tidak. Sedangkan tawaran daripada ATM ialah hanya untuk komplement, menambah petugas-petugas PDRM di bawah, kekuatan di bawah. Jadi dalam satu tim-tim penugasan tersebut, PDRM yang akan menjadi ketuanya. So tidak timbul soal angkatan tentera ni nak mengambil alih lah, bahawa polis ni sudah tidak berkemampuan untuk ni. Tidak timbul. Dari segi penguasaan masih lagi pihak polis. Pihak polis. So dengan keberadaan anggota tambahan daripada ATM ni, kami dapat perluaskan lagi kawasan yang untuk dironda, ya, yang mana perlu diperketatkan lagi. Soal contohnya pantai-pantai barat ni tadi, ya, kita akan yang kita tahu kerap digunakan sebagai laluan tikus untuk warga asing masuk. Ini bahaya, ya, kita tidak tahu warga asing yang bakal masuk atau sedang masuk, yang akan masuk ni tadi, mereka telah dijangkiti di negara asal. Jadi dengan adanya tim angkatan tentera bersama dengan PDRM, kita dapat perbanyakkan lagi untuk memperkuatkan lagi kita punya kawalan di perbatasan. Ya. So tolak, kita kena ikhlas dalam diri masing-masing, ya, memahami keadaan sebegini. So saya dah katakan daripada mula lagi bahawa sebagai Ketua Polis Negara, saya amat mengalu-alukan segala bantuan yang dapat diberikan oleh ATM. Satu lagi, ya, kita mesti ingat, ya, ATM mempunyai hospital-hospital. Ya. Satu lagi, dia mempunyai kepakaran, mempunyai peralatan untuk membuka field hospital. Sekiranya daruratlah, keadaan menjadi darurat, sudah ada di situ. Dan apabila dilibatkan ATM di peringkat awal sebegini untuk membantu usaha mengekang COVID-19 itu, lagi baik. Ya. So itulah yang saya katakan tadi, saya dan Panglima Angkatan Tentera sentiasa bersangka baik. InsyaAllah. Tidak ada soal polis ni dah jadi second liner lah, ATM akan jadi front liner. Tolak ke tepi itu. Pemikiran-pemikiran yang cukup sempit. Ya? Cukup sempit. Bukannya melihat kepada fasilitis-fasilitis tentera berada di lapangan semua, tidak. Betul. Itu persepsi-persepsi yang negatif yang Ya. Satu lagi yang saya nak tekankan, ya. Tugasan sebagai frontliner ni berisiko tinggi. Kalaulah saya sebagai anggota tentera, ya, saya kata buat apa saya pergi serah diri saya pergi ke depan. Nanti ya, saya sendiri akan dijangkiti oleh virus ni, risikonya tinggi. Lebih baik saya duduk di barek. Tetapi angkatan tentera bermurah hati. Ya, begitu ikhlas melihat rakan-rakannya dalam uniform biru ni tadi, mereka nak bantu. So itulah saya minta masyarakat memahami keadaan sebegini, ya. Saya mengambil bersetuju itu sebut dan mengalu-ngalu itu bukan sebab mengatakan PDRM tak mampu, tidak. Kami mahu mempertingkatkan lagi, kerjasama itu. Menguatkan lagi kerjasama ni. Waktu banjir, kenapa angkatan tentera terlibat dalam membantu kenapa masyarakat tak bising? Sewaktu menangani ancaman terorisme begitu, pengganasan itu, dilihat angkatan tentera bersenjata bersama dengan polis meronda di lapangan terbang di tengah-tengah bandaraya ni. Kenapa masa itu tak bising? Kenapa pula masa sekarang ni, kenapa dijadikan satu polemik yang membuang masa? Ini kerjasama untuk mengekang dan juga mencegah COVID-19. Betul. Itu yang paling utama. Sebab kekal tenang penting dekat situ dan juga fahami situasi itu. Saya berterima kasih. Ya, berterima kasih kepada Angkatan Tentera kerana sanggup tampil membantu kami. Terima kasih. Tan Sri, dalam aspek lain, mungkin juga selain daripada pihak PDRM, pihak tentera,
kita perlu menguatkan lagi komuniti-komuniti kita. Correct. Kerana itulah yang paling mudah untuk dilakukan pada ketika ini. Mungkin surau tutup hari ini, tapi grup surau itu dapat berfungsi untuk mengingatkan masyarakat apa yang perlu dilakukan. Ya, betul. Community policing, polis community, Ya. bagaimana memainkan peranan yang cukup penting pada ketika ini. Betul. Orang-orang di peringkat taman perumahan, mereka yang berada di kampung dan sebagainya. Jadi Tan Sri melihat bahawa benar ini tugas polis untuk menguatkuasa, tetapi masyarakat di peringkat bawahan, di kebanyakan lapisan boleh memainkan peranan masing-masing. Boleh. Dan polis sedia membantu juga. Betul. Tan Sri, bagaimana pandangannya? Saya amat setuju dengan pandangan saudara tadi. Memang itu pun tanggungjawab asas PDRM untuk membantu masyarakat. So saya menggalakkan ketua-ketua kampung, taman-taman perumahan, apartmen yang ada dia punya kumpulan-kumpulan pengurusan penghuni di situ untuk menghubungi PDRM, menghubungi PDRM di daerah, di balai-balai polis, sampaikan apakah perkara yang mereka yakin dapat membantu, idea-idea dapat berkongsi dengan PDRM, idea-idea yang boleh membantu, menguatkuasakan lagi, mengetatkan lagi kawalan pergerakan ini tadi. So saya amat mengalu-alukan tu, dan jangan cuba berhubung dengan balai polis di peringkat mukim ke ataupun di peringkat daerah, di peringkat negeri yang kami gelar sebagai kontinjen, dan di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman sendiri. So berkomunikasi dengan kami. Dalam pada itu untuk berkomunikasi dengan ahli mukim, kampung, taman, perumahan tu, gunakan teknologi komunikasi yang ada. Jangan berjumpa semuka untuk nak mengelakkan untuk nak menguatkuasakan social distancing yang katakan tu. Gunakan teknologi itu untuk berkomunikasi dan sampaikan kepada kami. Kami akan turun membantu di mana boleh. Tan Sri, dari aspek teknologi yang kita katakan sekarang ini ialah aspek komunikasi teknologi itu. Ya. Tapi saya pasti PDRM juga memiliki fasilitis dan juga kehadapan dalam aspek teknologi ini. Ya. Pengesanan mereka yang dijangkiti ini mungkin daripada segi mapping dan juga pemetaan jangkitan dan sebagainya. Ya. Jadi tindakan pihak PDRM itu dapat dilakukan selaras dengan mapping itu. Ya. Teknologi-teknologi baru yang lain-lain, contohnya tracing untuk mengenal pasti dan sebagainya, pergerakan itu dapat dilihat. Kalau kita katakan bahawa yang patuh kepada perintah kawalan pergerakan ini berapa peratus, ianya dijelmakan juga dalam aspek yang sebenar. Jadi polis memantau ini bukan setakat daripada data-data, tapi ada pemetaan, ada visualisasi dan sebagainya. Bagaimana itu juga dilihat oleh pihak PDRM juga? Sebenarnya PDRM mempunyai teknologi yang terhad sekiranya untuk nak memantau katakanlah pergerakan pesakit-pesakit positif ni sekiranya, ataupun mereka yang tergolong dalam grup yang 1030 orang ni tadi yang positif tetapi masih tengah mendapat rawatan so itu di hospital. Mereka yang disyaki ni tadi untuk kita memantau pergerakan, kalau dia engkar perintah untuk self quarantine di rumah, dia keluar, agak sukar dia buat masa ini. Itulah teknologi ada tetapi kita tidak memiliki teknologi tersebut pasal mungkin mahal sebelum ini dan tetapi kita gunakanlah kaedah yang tadilah, kekuatan itu dah ada kat situ. Tapi tak dapat nak seperti teknologi yang kita gunakan ke atas mereka yang telah dikenakan perintah sekatan misalnya, yang kita gunakan di kaki ataupun di tangan apa semua, itu kita perlukan beribu-ribu unit. Boleh dipantau beribu-ribu unit semata-mata untuk nak memastikan bahawa arahan untuk self quarantine ni tadi dipatuhi 100%, 100%. Ada teknologi itu tapi kita tak mampu sebab volume dia terlampau banyak. Saya percaya pihak Kementerian Kesihatan mempunyai expertise di bidang untuk nak mengawal ni tadi dan pihak saya sentiasa dengan pihak Kementerian Kesihatan, dan perkara ini dibincangkan di peringkat tertinggi mesyuarat kabinet di Putrajaya yang diadakan setiap 9.30 pagi. Tan Sri, tapi tugas hakiki PDRM ialah menjaga keselamatan, mencegah jenayah. Itu tidak dapat dinafikan. Bukanlah maksudnya apabila kita cerita mengenai perintah kawalan pergerakan ini, polis meninggalkan ataupun tidak memandang serius mengenai perkara itu. Maksudnya kerja kena bertambah dan juga berlipat kali ganda. Itu cabaran bukan sahaja pihak PDRM tapi seluruh rakyat Malaysia pada ketika ini. Tan Sri mungkin dapat bagi jaminan selepas ini kita nak berhenti rehat seketika dahulu. Bagaimana kita dalam masa perintah kawalan pergerakan ini
aspek-aspek jenayah itu kita dapat kurangkan. Kita masih lagi memantau. Siasatan masih lagi dilakukan. Mungkin Tan Sri dapat menjawab perkara itu dan juga ramai yang melihat bahawa kita tidak mahu perkara ini terjadi. Seelok-eloknya jangkitan dan juga rantaian jangkitan COVID-19 itu dapat diputuskan menjelang hujung bulan ini. Tapi sekiranya kalau kita tidak berjaya, adakah ianya dapat kena dilanjutkan dan bagaimana kita perlu bersedia ke arah itu? Tan Sri kita jawab selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam Buletin Awani Khas selepas ini. Tan Sri Abdul Hamid Badur, Ketua Polis Negara masih lagi bersama dengan saya. Tan Sri, kalau melihat kepada angka ini sesuatu perkara yang kita perlu tegaskan dan kepada masyarakat betapa pentingnya kita mematuhi. Ini dah berulang kali kita kata pentingnya untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan. Tan Sri sendiri apabila melihat kepada angka ini dan sebagainya, mungkin bagaimana kita dapat mengingatkan semula kepada masyarakat untuk patuh dan apa yang dilakukan di setiap peringkat, di peringkat PDRM sehinggalah ke bawah adalah untuk kita tidak dijangkiti COVID-19, Tan Sri. So, tidak mengejutkan ya jumlah yang telah diumumkan sebentar tadi oleh Kementerian Kesihatan ya, satu lonjakan ya, pertambahan daripada semalam 130 dan hari ini dah 153. So 23 kes pertambahan pada hari ini. Inilah yang saya katakan bahawa yang dikatakan bahawa ancaman bahayanya COVID-19 ini adalah real ya, dan adalah sebenar-benarnya. Jadi amat berbahaya sebagaimana yang telah diulaskan oleh pihak KKM tadi. Kita mungkin secara tidak sedar ya dijangkiti oleh di tempat-tempat yang kita tidak tangka pun. Jadi itulah saya berdasarkan kepada perkembangan ini saya akan terus memperingatkan petugas-petugas warga PDRM di bawah untuk sentiasa menjaga kesihatan, kebersihan diri masing-masing. Dan di pihak pucuk pimpinan pula kita akan terus menyediakan peralatan-peralatan seperti face mask, sanitizer dan juga termometer yang untuk pengesanan awal ya, sebelum ia sudah terlambat. Kita akan terus mendapatkan bekalan-bekalan dan peruntukannya pun sudah ada. InsyaAllah dia akan sampaikan kepada petugas di bawah. Tan Sri tadi menyebut di awal tadi kalau anda terlepas bahawa 6 orang anggota PDRM dijangkiti dan juga positif COVID-19. Daripada jumlah itu 300 lebih masih lagi dalam PUI dan juga diperiksa dan juga menunggu hasil siasatannya. Dan kalau kita lihat daripada KKM juga 19 anggota Kementerian Kesihatan Malaysia yang dijangkiti termasuk tidak termasuk dengan 5 yang berada di swasta. Ini barisan hadapan, Tan Sri. Mungkin untuk mengakhiri diskusi kita ialah bagaimana kita perlu ingatkan bahawa pihak KKM, pihak polis, pihak ATM ini adalah frontliner yang merisikokan diri. Tetapi dalam masa yang sama, tugas hakiki di PDRM itu masih diteruskan, mengurangkan kadar jenayah, memastikan keselamatan komuniti dan juga masyarakat terjaga. Ya. Tapi ditambah juga lagi untuk memastikan bahawa masyarakat dapat dilindungi daripada terkena COVID-19. Ya. Polis tidak boleh melakukan ini sendirian. Masyarakat boleh melakukan tugasnya tak susah. Duduk saja di rumah. Mungkin terakhir Tan Sri, mungkin dapat disimpulkan, dapat dirumuskan dan juga mungkin kalau perlu merayulah kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan kerana kita menjaga mereka untuk mereka kekal di rumah, Tan Sri. Ya, terima kasih. Ya. Saya akan terus merayu kepada orang ramai untuk kerjasama, memahami ya, dan akhirnya mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Satu berita yang baik dalam kita menghadapi krisis ini tadi, pihak polis berjaya ya, mendapati setiap hari kejadian-kejadian jenayah ini menurun. Mungkin penjenayah-penjenayah ini dia lebih sedar daripada orang ramai yang lain ya. Bahayanya COVID-19 ni dia tak keluar melakukan jenayah. So untuk hari ini saja, untuk semalam ya kemarin, so 67.8% kejadian jenayah yang sepatutnya berlaku setiap hari dalam anggaran 395 kes setiap hari puratanya menurun kepada 127 kes iaitu 67.8%. Di keadaan jalan raya pun begitu juga ya, kes-kes kemalangan menurun. Daripada 1,200 kes sehari ya, kemalangan jalan raya di setiap jalan ya, lebuh raya, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan perumahan, taman ni tadi dia turun kepada 100
390. Banyak. Iaitu penurunan 70%. Kadar kematian pun sehari puratanya 17. Sejak ni kemarin telah menurun kepada 2 saja, iaitu 90% lah di seluruh negara. So saya sekali lagi merayu pada orang ramai, ringankan beban ya, untuk keselamatan diri sendiri, ya, untuk keselamatan sendiri. Dan akhirnya saya ingin menegaskan di sini bahawa jangan bimbang tentang bantuan yang dihulurkan oleh Angkatan Tentera. Angkatan Tentera kita ni terkenal seluruh dunia sebagai satu force yang begitu loyal, yang begitu profesional. Tidak ada agenda terselindung di sebalik itu. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih. Tapi yang penting macam Tan Sri katakan tadi, dalam tempoh ini jadikan rumah anda adalah kubu pertahanan yang paling selamat sekali. Terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas. Terima kasih juga kepada seluruh anggota PDRM kerana menjaga keselamatan dan juga melindungi kami ketika risiko COVID-19 ini. Terima kasih kepada anda yang menonton. Pastikan anda menonton semula Temu Bual ini di astroawani.com dan juga sidang media tadi juga akan kami uploadkan di platform digital kami. Rakan setugas akan bersama anda dalam Buletin Awani sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.